Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua pelajar-pelajar dalam keadaan yang sihat saja. Okey, untuk petang ini, kelas pendidikan seni bersama dengan saya, iaitu Cikgu Norella. Persediaan untuk kelas pendidikan seni visual pada petang ini adalah pertama, buku teks pendidikan seni visual. Yang kedua, modul pelengkap pendidikan seni visual. Modul pelengkap pendidikan seni visual ni boleh didapati di kedai buku sekolah dan pelajar-pelajar boleh mendapatkannya apabila mula persekolahan bersemuka nanti. Bagi pelajar yang telah membeli modul pelengkap pendidikan seni visual, boleh menggunakannya dan melengkapkan tugasan di dalam modul tersebut selepas habis perbincangan kita pada petang ini ya. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Okey, untuk tajuk kita pada petang ini, kita masih lagi di dalam bidang seni halus ya. Jadi pelajar-pelajar bolehlah membuka buku teks kamu pendidikan seni visual tingkatan 2. Okey, untuk petang ini kita akan membincangkan tajuk keempat iaitu seni cetakan ya. Jadi pelajar-pelajar boleh membuka buku teks kamu. Okey, boleh lihat tajuk 4 seni cetakan. Standard kandungan 4.3 menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Standard pembelajaran 4.3.1 menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan karya seni cetakan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Okey, secara umumnya, cetakan bermaksud benda yang meninggalkan kesan atau bekas imej di atas permukaan seperti bekas tapak kaki yang ditinggalkan di atas pasir. Setiap kaedah cetakan akan menghasilkan pelbagai cetakan yang berbeza. Perbezaan kaedah cetakan terletak pada bahan yang digunakan. Bolehkah anda fikirkan karya seni visual yang banyak menggunakan kaedah cetakan? Okey, baiklah kita tengok prinsip dan konsep seni cetakan konvensional. Okey, prinsip dan konsep seni cetakan juga menggunakan bahasa seni visual sebenarnya ya. Okey, contohnya garisan, jalinan, kepelbagaian, kesatuan, harmoni dan kontra. Namun demikian, prinsip dalam seni cetakan konvensional merujuk kepada satu piawaian yang digunapakai untuk menentukan sama ada cetakan tersebut asli ataupun reproduksi. Okey, itu kita akan tengok nanti. Ada 5 prinsip seni cetakan. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Jom kita tengok 5 prinsip seni cetakan. Pertama, menulis artis huruf AP pada setiap karya seni cetakan. Kedua, karya mesti ditandatangani oleh pelukis, jumlah kesemua edisi dan nombor siri cetakan. Ketiga, setiap bahan blok yang digunakan perlu ditanda atau diguris untuk menandakan edisi cetakan. Keempat, pengkarya sendiri yang menyediakan plat asal cetakan. Dan yang kelima, sesebuah reproduksi dianggap cetakan asli jika sangat berkualiti dan pengkarya bersetuju untuk menurunkan tanda tangannya. Baiklah, jom kita tengok konsep seni cetakan. Konsep seni cetakan konvensional menurut kenyataan Al-Yazia Tala 2009 ialah frame and hang on the wall behind glass. Konsep ini merujuk kepada karya seni cetakan asli 2D yang difahami oleh karyawan seni cetak. Baiklah, bolehkah pelajar-pelajar ingat semula apakah kaedah dan teknik seni cetakan yang telah dibincangkan pada minggu lepas? Ada berapakah kaedah dan teknik seni cetakan? Jadi, pada petang ini, cikgu akan imbas semula kaedah dan teknik seni cetakan supaya pelajar-pelajar semua dapat ingat semula dan mengaplikasikannya dalam tugasan yang kamu boleh buat selepas perbincangan ini atau boleh juga dijadikan sebagai aktiviti pada cuti sekolah
pada minggu hadapan. Ya. Baiklah pelajar-pelajar semua, sebenarnya terdapat 4 kaedah dan teknik seni cetakan. Okay, jom kita tengok satu demi satu. Okay, jadi di sini cikgu tunjukkan ada 4 kaedah dan teknik dalam menghasilkan karya seni cetakan. Perbezaan kaedah dalam seni cetakan terletak pada bahan yang digunakan. Okay, kita tengok kaedah yang pertama, iaitu kaedah timbulan ataupun relief. Yang kedua, kaedah benaman ataupun intaglio. Yang ketiga, kaedah permukaan ataupun planografi. Dan yang keempat adalah kaedah saring sutera atau serigrafi. Okey, untuk kaedah timbulan atau relief, okey, kaedah yang digunakan di sini ada 4. Ya, ada 4 kalau kamu boleh nampak di sini, iaitu pertama adalah potongan kayu, kedua gurisan kayu, ketiga potongan lino dan yang keempat adalah collage. Okey, manakala kaedah kedua adalah kaedah benaman ataupun kaedah intaglio. Okey, kaedah di sini menggunakan beberapa kaedah. Contoh di sini adalah kaedah line engraving, kaedah dry point, gurisan asid, holograph, aquatine dan juga mezzotint. Okey, kaedah yang ketiga adalah kaedah permukaan ataupun planografi, iaitu kaedah yang digunakan di sini adalah lithografi. Kaedah yang keempat adalah kaedah saring sutera atau serigrafi, iaitu menggunakan teknik-teknik open masking, fotoemulsi, profilm dan stencil. Okey, pelajar, jadi kita ada 4 kaedah. Yang pertama tadi ini adalah kaedah timbunan, ya. Yang kedua, kaedah benaman. Yang ketiga, kaedah permukaan. Yang keempat adalah kaedah saring sutera. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Kita tengok kaedah dan teknik seni cetakan yang pertama, iaitu kaedah timbulan. Okey, bagaimana kaedah ini digunakan? Okey, dakwat digelekkan di atas permukaan tapak cetak dan bukan ke dalam alur tulisan. Okey, ya. Jadi kaedah ini sebenarnya merupakan kaedah tertua dalam seni cetakan. Jadi kalau kamu boleh nampak di sini, okey, ini dipanggil sebagai penggelek. Manakala di sini ada dakwat cetak. Okey. Di sini kita panggil sebagai blok kayu. Ini adalah blok kayu. Okey, jadi dakwat digelekkan di atas permukaan tapak cetak dan bukan di dalam alur tulisan ini. Ini kita panggil kaedah timbulan. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Okey, jom kita tengok contoh cetakan yang pertama tadi, iaitu cetakan timbunan. Di mana seperti yang cikgu sebutkan tadi, ada beberapa teknik yang digunakan dalam contoh cetakan timbunan. Okey, yang pertama adalah potongan kayu. Okey, yang kedua gurisan kayu. Yang ketiga potongan lino dan yang keempat adalah collage. Okey, di sini ada 2 contoh cetakan timbunan, ya, yang pelajar-pelajar boleh nampak dekat slide yang cikgu sedang paparkan. Okey, baiklah, kita tengok kaedah yang kedua, kaedah cetakan yang kedua, iaitu kaedah benaman ataupun intaglio. Okey, di mana kaedah ini menggunakan menyatakan bahawa proses melukis dengan cara mengukir pada pelat logam ataupun kayu. Okey, jadi dakwat cetak diletakkan di dalam alur tulisan dan dicetak menggunakan pemampat ataupun penggelek. Okay, jadi di sini kalau boleh nampak di sini ada diletakkan dakwat cetak, ya, di bahagian sini. Manakala yang ini kita panggil plat logam. Okay, jadi apa yang berlaku nanti adalah dakwat cetak akan diletakkan di dalam alur tulisan, ya, yang ini yang cikgu tunjukkan ini, dan dicetak menggunakan pemampat ataupun penggelek. Jadi kaedah ini dipanggil sebagai cetakan benaman. Okey, baiklah, ini adalah 2 contoh
cetakan benaman ataupun intaglio yang pelajar-pelajar boleh lihat di dalam slide yang cikgu sedang paparkan ya. Okay, ini adalah contoh cetakan benaman. Okay, di antara teknik digunakan di sini seperti yang kamu nampak pada slide yang cikgu tunjukkan ya. Okey, baik. Untuk cetakan yang ketiga iaitu adalah cetakan permukaan ataupun planografi. Okey, untuk kaedah cetakan permukaan ni dihasilkan daripada permukaan seni cetakan yang mendata. Iaitu grafi berdasarkan teknik sifat penolakan minyak dengan air. Blok batu kapur digunakan sebagai blok persembahan imej. Kaedah ini dapat menghasilkan seni cetakan yang hampir sama dengan lukisan pensel. Okey, baik ya pelajar-pelajar. Jadi untuk kaedah yang ketiga ini iaitu kaedah cetakan permukaan. Okey, apa yang digunakan di sini adalah dakwat cetak. Okay, dan juga di sini dipanggil blok batu kapur. Okey, jadi blok batu kapur digunakan sebagai blok persembahan imej. Okey, permukaan seni cetakan adalah yang mendata, dihasilkan daripada permukaan seni cetakan yang mendata ya. Okey, jadi litografi berdasarkan teknik sifat penolakan minyak dengan air. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga iaitu cetakan permukaan. Okey, baik pelajar-pelajar. Okey, ini yang cikgu maksudkan tadi untuk cetakan jenis cetakan yang ketiga iaitu cetakan permukaan di mana dakwat berada pada permukaan blok. Okey, jadi kaedah ini menggunakan kaedah galisan antara air dengan minyak seperti yang awak nampak dalam slide yang cikgu paparkan ini ya. Okey, di sini ada dua contoh cetakan permukaan yang kamu lihat pada slide yang cikgu sedang paparkan ini ya. Okey, baik pelajar-pelajar semua. Kita tengok kaedah yang keempat iaitu kaedah saling sutera. Di mana dalam kaedah ini, kain sutera akan diregangkan di atas kayu pemidang. Imejnya terhasil melalui keratan kertas akhbar, profilm atau foto emulsi. Sekuji digunakan untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas atau kain. Okey, di sini ini yang kita panggil sebagai sekuji. Okey, manakala ini adalah dakwat cetak. Okay, yang ini adalah kayu pemidang dan manakala yang di bawah ini adalah kertas ataupun juga boleh digunakan kain. Baiklah, contoh teknik yang digunakan untuk kaedah yang keempat ini adalah open masking, foto, emulsi, profilm dan juga stencil. Baiklah pelajar-pelajar semua, ini adalah tugasan yang perlu pelajar-pelajar buat iaitu mengenai pertama, sejarah perkembangan sebelum dan selepas merdeka, siapakah tokoh dan karya, ketiga, prinsip dan konsep dan yang keempat, kaedah dan teknik cetakan. Okay, jadi tugasan yang perlu kamu lakukan adalah salin rumusan ini ke dalam buku nota dalam bentuk peta pokok. Ya, jadi cikgu akan menyemak semua tugasan kamu apabila sesi persekolahan bersemuka nanti. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua, kita dah sampai di penghujung perbincangan. Jadi sebelum kita tamatkan perbincangan pada petang ini, okey, pelajar-pelajar bolehlah membuka modul pengukuhan seni visual tingkatan 2, okay, di mana pelajar-pelajar bolehlah menjawab latihan objektif ya untuk tajuk cetakan. Okay, yang ni pelajar-pelajar boleh cuba menjawab dan nanti tunjukkan kepada cikgu bila sekolah sesi bersemuka nanti bermula. Baiklah, tibalah masanya kamu membuat latihan kedua sebagai aktiviti tambahan.
Bagi pelajar yang tidak ada buku teks, bolehlah melihat slide yang cikgu sediakan. Okey, untuk pelajar-pelajar muda, pelajar-pelajar boleh membuka buku teks muka surat 42 dan 43 untuk menghasilkan karya seni cetak. Okey, jom kita tengok tujuannya terlebih dahulu. Pertama, menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerkaan terhadap seni cetakan melalui penggunaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya seni cetakan. Kedua, menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerkaan teknik dalam penghasilan karya seni cetak. Jom kita tengok apakah alat-alat yang perlu disediakan. Pertama, alat yang perlu disediakan adalah apron, gunting, kain lap atau tisu, kepingan kaca atau permukaan rata dan licin, penggelik, pisau dan sudu. Bahan yang digunakan adalah dawat cetak, gam, gas paper, turpentin dan bahan-bahan daripada unsur objek buatan manusia. Pilih satu kaedah dan teknik seni cetakan untuk menghasilkan karya yang bertemakan alam semula jadi. Lakukan aktiviti ini secara individu. Bagi pelajar-pelajar yang tiada buku teks, boleh melihat slide yang cikgu sediakan. Berikut adalah langkah-langkah contoh penghasilan karya seni cetakan menggunakan timbulan teknik collage. Langkah pertama, sediakan alat dan bahan untuk proses penyediaan blok cetakan collage secara bas relief. Langkah kedua, pilih bahan yang agak tipis untuk membentuk blok collage ini. Susun tampalan secara kreatif. Proses menampal perlu bersifat bas relief iaitu timbunan rendah. Baiklah, kita tengok langkah ketiga. Sediakan alat dan bahan untuk proses mendawat blok cetakan. Dawat digelik pada kepingan kaca atau permukaan rata dan licin seperti lino. Langkah keempat, proses mendawat ke atas blok collage sama ada menyapu dawat ke atas blok, menggunakan berus atau menggelik dawat ke atas blok. Langkah kelima, terapkan gas paper ke atas blok cetakan. Gosokkan dengan bahagian belakang sudu makan untuk meratakan dawat pada kertas. Langkah keenam, kemudian angkat kertas di atas blok. Karya seni cetakan terhasil dapat dilihat pada kertas. Langkah ketujuh, akhir sekali, letakkan label pada karya seni menggunakan pensel. Gunakan mounting board sebagai pemegang tertingkap sebelum dibingkaikan. Bila dah siap, seperti langkah ke-8 tu, pelajar-pelajar bolehlah nanti tunjukkan pada cikgu bila sesi persekolahan bersemuka nanti. Selamat mencuba. Okey, sekian dahulu untuk kelas pendidikan seni visual pada petang ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.